Shalom Bapak Ibu Saudara. 主内亲爱的弟兄姐妹们平安。 Kita sungguh bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. 我们感谢主，因为今天主仍然还祝福我们。 Hari ini kita akan membaca merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Amsal pasal yang ketiga ayat 5 hingga ayatnya yang ke-12. 今天上午我们要一起来阅读一段上帝的话语，是取自旧约箴言书第3章第5到第12节。箴言书第3章第5到第12节是以话语来念：我要专心仰赖耶和华，不可依靠自己。对不起，你要专心仰赖耶和华，不可依靠自己的聪明，在你一切所行的事上都要认定他，他必指引你的路。不要自以为有智慧，要敬畏耶和华，远离恶事，这便医治你的肚脐，滋润你的百骨。你要以财物和一切粗俗的土产尊荣耶和华，这样你的仓房必充满有余，你的酒榨有新酒饮溢。我儿，你不可轻看耶和华的管教，也不可厌烦他的责备，因为耶和华所爱的，他必责备，正如父亲责备所喜爱的儿子。 Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, 主内爱主也是主所爱的弟兄姐妹们， mungkin kita pernah mendengar istilah rajin pangkal pandai. 可能我们经常听到一个俗语说，勤奋是聪明之母。 Jadi kalau misalnya kita rajin begitu ya, 那就是说，如果我们很勤奋的话， kita tekun, 我们不断的在那边殷勤， kita bisa menjadi pandai. 我们会成为一个聪明的人， Atau kita bisa menjadi ahli di dalamnya. 或者我们可以成为一个专家。 Nah, demikian juga Bapak Ibu Saudara dengan tema kita hari ini. 那就如同我们今天上午的主题， Tema kita hari ini adalah hikmat Tuhan pangkal selamat. 那今天我们主题是主的智慧，或者神的智慧是得救根据。 Jadi kalau kita mau mengalami keselamatan yang dari Tuhan, 如果我们要得到从主而来的救恩， kita memerlukan hikmat yang dari Tuhan. 我们就需要从神或者从主而来的智慧。 Nah, hari ini kita akan belajar tentang beberapa hikmat yang datangnya dari Tuhan yang akan menolong dan memampukan kita untuk kita boleh mengalami keselamatan-keselamatan yang datangnya dari Tuhan. 那今天我们要一起来学习，就是从上帝而来的智慧，使我们能够享受或者得到主的救恩。 Nah, saudara, hamba Tuhan seorang Bapak Timothy Keller memberikan keterangan tentang kata hikmat. 那有一位这神学家名叫提摩太·凯勒，他说智慧是他给我们讲解有关智慧的这个意思。 Hikmat adalah kemampuan untuk memahami makna sejati dari segala sesuatu berdasarkan wahyu Tuhan. Ini juga berarti mampu menerapkan kebenaran Tuhan dalam kehidupan sehari-hari untuk mencapai tujuannya. 那对他来讲，这个智慧是一个能够明白主的这个真正的他话语真正的意思，就是按照主的圣经，而且这也是说我们能够把主的这个真理执行在我们每天的生活里面，为了达到他的目的。 Jadi berbicara tentang hikmat itu bukan hanya berbicara tentang pengetahuan biar kita tahu, tetapi juga bagaimana kita menghidupi pengetahuan, keyakinan yang kita hidupi. 那就是如果我们谈有关智慧的话，那不是单单我们能够认识或者有这样的知识，但是更进一步的就是怎么样去执行、去实现。 Sehingga hidup kita boleh hidup seturut dengan kehendak dan tujuan Tuhan bagi kita. 所以我们可以活出主在我们每个人生活里面的目标或者目的。 Nah, ketika kita melihat tema kita, hikmat Tuhan pangkal selamat, 如果我们思想这个主题，就是主的智慧是得救的根据。 hal ini bisa dipahami bahwa kebijaksanaan Tuhan adalah dasar dari keselamatan kita, di mana dengan kata lain, untuk mendapatkan keselamatan sejati kita perlu memahami dan mengikuti kebijaksanaan Tuhan, di mana hikmat Tuhan membantu kita hidup sesuai dengan rencananya dan mencapai keselamatan yang Dia tawarkan. 那就是说，
主的名字是我们得救的根据。换句话说，就是为了要得到这个真正的真实的救恩，我们需要明白了解，而且跟从主的名字，而且主的智慧能够帮助我们，会按照他的旨意来生活，为了得到他所给我们的救恩。Nah saudara, sebagaimana dasar kita adalah kitab Amsal, 那我们成为我们的根基，就是我们在阅读箴言书。kita tahu kitab Amsal itu kitab yang penuh dengan hikmat. 我们知道这个箴言书里面是含有很多有关智慧的语言， Penuh dengan kebijaksanaan. 蛮有明智的。 Dan banyak hal yang kita bisa terapkan di dalam kehidupan kita untuk kita menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak Tuhan. 而且有很多事我们是可以执行在我们生活里面，为了活出主要我们活出的生活。 Nah saudara, berbicara tentang hikmat Tuhan, pangkal selamat. 如果我们提到有关主的智慧是我们得救的根据， Yang pertama, hikmat Tuhan pangkal selamat, yaitu berbicara tentang selamat dari hukuman kekal. 那我们是从什么得救呢？就是从永恒的惩罚得救， Dan kita memperoleh keselamatan kekal. 而且我们反而得到永恒的救恩。 Nah saudara, kalau kita melihat di ayatnya yang kelima dikatakan percayalah kepada Tuhan. 那在第5节里面告诉我们，你要专心仰赖耶和华。 Saudara, kita memperoleh anugerah keselamatan di dalam Dia karena kita percaya kepada Dia. 我们能够在主耶稣里面得到救恩，是完全因为我们相信他。 Bagi orang yang tidak percaya, kita tahu mereka tidak mendapatkan keselamatan. 对于那些不相信主耶稣的人，我们清楚知道他们不能得到这个救恩的。 Misalnya dalam Yohanes 3 ayat 16, 就好像在约翰福音第3章第16节， di mana disandingkan setiap orang yang percaya kepadaku tidak binasa, melainkan memperoleh kehidupan yang kekal. 主耶稣说：“凡相信我的人，不至灭亡，反而得救。” Artinya dengan kita Maaf, percaya Tato Yungsen. kepada Tuhan, kita mendapatkan anugerah keselamatan itu. 那就是说，我们如果相信主，我们就能够得到这个救恩。 Atau misalnya dalam Roma 10, 9, 10 dikatakan sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu, Allah akan membangkitkan dan menyelamatkan kita. 或者在新约罗马书第10章第9到第10节告诉我们，只要你一口承认主耶稣，相信主耶稣，而且在你的心里你也相信他，你就会得到这个救恩。 Nah saudara, hal ini mau meneguhkan iman kita kembali sebagai orang-orang yang percaya kepada Dia. 这些经节就是为了要兼顾我们每个信主的人的信心， Dan ini merupakan hikmat bagi setiap kita. 这对我们每个信主的人或者信徒都是智慧。 Saudara, kenapa saya berkata ini adalah hikmat dari Tuhan buat kita? 为什么我说这是从主而来的智慧呢？ Ada banyak orang tahu, mungkin juga pernah mendengar tentang kata percayalah kepada Tuhan, kau akan diselamatkan. 有很多人可能他们已经听到了，而且经常听到，就是说你要相信主耶稣才能得救。 Tapi banyak di antara mereka tidak mau mempercayai hal ini. 但是大多数在他们当中是不愿意去相信的， Bahkan mereka menganggap ini sebuah kebodohan ketika kita mau percaya kepada Yesus. 甚至他们相信这是一个很愚蠢的事。当我们相信主耶稣， Dunia menganggap saudara ketika kita percaya kepada Yesus itu adalah sebuah kebodohan. 世人相信主耶稣是一个愚妄的事。 Dalam beberapa forum diskusi saya masih sering menemui begitu ya. 在我们在谈论的平台上，我们经常遇见到， Orang Kristen itu aneh. 就是在讨论当中，他说基督徒很奇怪， Yesus sebagai manusia dijadikan Tuhan. 主耶稣本来是人，为什么把他当作主或者当作神呢？ Yang kemudian menyembahnya. 然后我们去拜这个人， Saudara, kita tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhan. 我们不是把主耶稣当作主， Tapi Yesus adalah memang Tuhan yang menjadi manusia. 但是他本来就是主，道成肉身的。 Dan untuk menerima, memahami ini kita butuh hikmat daripada Tuhan. 而且使我们能够明白这个真理，我们需要从主而来的智慧。 Karena tanpa hikmat Tuhan, kita pun akan menjadi bilangan orang yang tidak percaya akan hal ini. 因为如果不是依靠主的智慧的话，我们会包括在那些不相信的人当中。 Jadi kalau hari ini Bapak Ibu Saudara ya percaya kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara sudah mengalami anugerah keselamatan itu di dalam hidup kita. 如果今天我们能够相信主，那我们就等于我们已经得到了主的救恩。
Nah, yang menjadi pertanyaannya, saudara, percaya yang seperti apa yang mestinya ada di dalam kita sehingga kita memperoleh anugerah ini? 那成为我们的每个人的问题，就是我们要怎么样的去相信，才能得到这个救恩呢？ Dalam firman Tuhan dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. 那在圣经里面告诉我们，你要尽心尽意的去相信主。 Percaya di sini bukan setengah-setengah. 在这里相信不是半信半疑， Percaya di sini bukan kalau pas betul butuh percaya, aku percaya, dan ketika tidak, aku nggak perlu percaya. 那相信不是说当我需要相信的时候我才相信，不需要相信的话我就不相信了。 Tetapi percaya di sini yaitu dengan segenap hati. 但是在这里，圣经告诉我们要尽心尽意的相信， Tidak setengah hati. 不是一心两意。 Kenapa harus hati? 为什么要心呢？ Dalam perjanjian lama, hati itu menjadi lambang daripada kehidupan 那 manusia. 在旧约里面，心就是代表我们一个人的生命。 Jadi kalau kita percaya dengan segenap hati, 如果我们以全心的相信主， artinya kita berarti percaya dengan seluruh kehidupan kita di dalam Tuhan. 那就是说，我们以我们的存在，所有的存在来相信主。 Saudara berbicara tentang kata percaya, 如果我们提起有关相信的这两个字， paling tidak ada dua pengertian untuk kita memahaminya. 至少我们也可以从两个点来明白这个意思。 Yang pertama, kita mempercayai Yesus sebagai Tuhan di dalam hidup kita. 那第一点就是我们相信主耶稣是我们的救主，在我们的生活里面， Sehingga kita memuji, menyembah, dan memuliakan Dia. 不是我们在那边称颂他、赞美他、敬拜他， Dan kita percaya kepada Dia. 我们也相信他。 Pengertian yang kedua, 那第二个这个意思呢？ selain kita mempercayai Dia, 那除了我们相信他， kita juga mau mempercayakan seluruh kehidupan kita kepada Dia. 我们也要把我们每个人的全部的生命来交托、信托于他。 Ada banyak orang Kristen percaya Yesus itu Tuhan. 有很多的基督徒，他们相信主耶稣是主， Dia bisa menolong saya. 他能帮助我， Dia bisa menyertai kehidupan 他 saya. 能与我同在。 Tapi tidak banyak orang Kristen yang mau mempercayakan seluruh hidupnya kepada Dia. 但是不是很多的基督徒，他们愿意将所有的生命信托于主。 Sehingga tidak heran masih banyak orang Kristen yang sering mengalami yang namanya kekhawatiran. 所以在许多基督徒当中，有许多人会感受到焦虑。 Padahal Tuhan sudah memelihara kehidupannya sedemikian rupa. 其实主已经很好的在那边保护、看顾他们的生命。 Masih banyak orang Kristen yang sering kali mengalami kecemasan di dalam kehidupannya. 很多基督徒也在那边忧虑。 Padahal Tuhan sudah bilang, aku senantiasa beserta dengan kau. 其实主耶稣已经很清楚的告诉我们，他时常每时每刻与我们同在。 Saudara, ini menjadi pertanyaan bagi kita hari ini. 那今天成为我们每个人的问题 Sudahkah 是： kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan dengan segenap hati 是 kita? 否我们已经全心全意相信主？ Bagaimana cara kita menyelidiki apakah kita sudah percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan atau 那我 belum? 们怎么样去检讨我们是否已经全心全意的相信主呢？ Saudara, ketika kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan dengan segenap hati, 当我们全心全意的相信主的时候， paling tidak kita tidak menyandarkan lagi pikiran kita berdasarkan pemikiran kita sendiri. 至少我们不会以自己的智慧或者完全依靠我们自己的智慧， Kita tidak lagi menggantungkan akan kepintaran, kepandaian kita sendiri. 不会一直依赖我们自己的聪明、自己的知识。 Karena seringkali saudara masih banyak orang itu masih mengandalkan kekuatannya sendiri. 因为很多的可能在基督徒当中的人也是完全依靠他们自己的本事， Merasa dirinya itu bisa. 觉得自己能够， Merasa dirinya itu mampu. 觉得自己很有能干， Merasa dirinya bisa melewati semuanya tanpa Tuhan. 觉得自己能够经历所有一切，不需要有主的同在。 Saudara, jika masih ada demikian di dalam diri kita, 如果有这样的这样的想法在我们每个人的心里面， sesungguhnya kita nggak percaya kepada Tuhan. 那其实我们根本不相信主， Tapi kita lebih percaya kepada diri kita sendiri. 但是我们更相信我们自己。 Dan ini yang Tuhan tidak mau. 这也是主很不愿意 Sehingga 的。 dia katakan, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. 主耶稣很清楚的告诉我，不要依靠或者仰赖你自己的智慧。 Saudara, kenapa sih kita nggak boleh bersandar kepada pengertian diri kita sendiri? 为什么我们不可以依赖自己的想法、自己的理解？
sadar tidak sadar kita ini terbatas. 我们意识到或没意识到，但是我们是一个有限的人。 Ada banyak hal yang kita tidak mengerti dalam hidup ini. 在我们生活里面，许多事情我们是不了解的。 Yang kita tahu masa lalu dan masa kini. 我们所知道的是我们的过去和我们的现在。 Sedangkan apa yang terjadi setelah ini mana ada di antara kita yang tahu? 那我们接下去有发生的事情，哪一个在位的弟兄姐妹们会知道呢？ Lah kita nggak tahu kok kita mau sok tahu, saudara. 我们真的不知道，难道我们是全知道吗？ Mestinya kita bersandar, berserah, berharap kepada Tuhan 我 yang 们 Maha Tahu. 应当要依靠依赖那全能的、全知的上帝。 Saudara, ini penting di dalam hidup kita. 弟兄姐妹们，这在我们每个人生活里面是一件很重要的事情。 Orang yang percaya kepada Tuhan, 一个相信主的人， dia juga akan menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. 他会将他所有的生命交托，完全交托于主。 Ayat yang ke-6 berkata, akuilah dia dalam seluruh hidupmu. 那在第6节里面告诉我们，在你一切所行的事上都要认定他， Maka ia akan meluruskan jalanmu. 他必指引你的路。 Saudara, bagian ini mau mengingatkan kita di mana kita seringkali tidak lagi berada di jalannya Tuhan. 那这段经节再次提醒我们，我们经常已经不在主的道路上了。 Kadang kita selalu berpikir apa yang saya lakukan ini sudah benar. 因为我们时常想，我所做的这个事情是对的， Keputusan yang saya ambil ini sepertinya sudah benar. 我所做的决定看起来是对的。 Sehingga ketika sesuatu terjadi kita akan menyalahkan Tuhan. 所以如果有一些意外的事情，我们会错怪主。 Saudara, di sini kita perlu belajar sekali lagi untuk kita bergantung, berserah kepada Tuhan. 弟兄姐妹们，在这里我们要再一次的学习怎么样去依靠、依赖主， Supaya kita tetap berada di jalannya Tuhan. 使我们能够一直在主的道路上。 Saudara, kalau kita berada di jalannya Tuhan, 如果我们在主的道路上， kita akan bisa menikmati kehidupan di dalam Dia. 我们完全能够享受在它里面的生命。 Mungkin sepertinya kita berada dalam kegagalan. 可能我们是在好像是在一个失败的情况当中， Mungkin kita sedang sepertinya berada di dalam keterpurukan. 好像我们正在堕落当中。 Tapi kalau itu adalah jalan yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita, 但是如果这是主允许我们去过的生活， kita percaya pasti ada sesuatu yang baik yang sedang Tuhan kerjakan di dalam hidup 我 kita. 们一定要相信，肯定主有他的美意在这所有的事情当中。 Saudara, terkadang Tuhan 弟兄姐妹们，有时候主 menghancurkan rencana di dalam hidup kita. 会毁坏我们每个人的计划， Sebelum rencana itu menghancurkan hidup kita. 因为我们的计划可能会毁掉我们每 Karena 个 Dia 人的生 tahu 命， apa yang terbaik buat kita. 因为他清楚知道对我们最好的是什么。 Dan kita bersyukur kita boleh menemukan jalan kebenaran itu. 我们也感谢主，我们能够找到这个正义的道路。 Firman Tuhan katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. 圣经里面告诉我们，主耶稣是唯一的道路，没有一个人能够到父的面前，如果不是经过主耶稣基督。 Dan kita bersyukur saudara kita boleh menemukan itu. 我们感谢主，因为我们可以找到主， Dan ini adalah hikmat yang Tuhan berikan bagi kita. 这也是主所赐给我们的智慧。 Hikmat Tuhan pangkal selamat. Selamat dari hukuman kekal dan kita beroleh keselamatan yang kekal. 主的智慧是得救的根据，主的智慧使我们能够远离这个永恒的惩罚，而且我们反而得到永恒的生命。 Nah saudara, hikmat Tuhan yang kedua, pangkal selamat, 那主的智慧是我们得救的根据， yaitu selamat dari penderitaan sakit penyakit. 就是从那些痛苦和疾病当中得救， Dan kita mengalami pemulihan kesehatan. 而且我们能够得到在健康的恢复。 Nah saudara, ayat firman Tuhannya kita boleh baca di ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-8. 那我们可以看刚才我们所念的那段经节，在第7节和第8节里面。 Janganlah engkau menganggap dirimu bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan memulihkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. 不要自以为有智慧，要敬畏耶和华，远离恶事，这便医治你的肚脐，滋润你的白骨。 Dengan kata lain, saudara, ketika kita percaya kepada Tuhan, kita takut akan Dia, kita akan menjauhi kejahatan.
那换句话说，如果我们相信他，我们敬畏主的话，我们会远离那些恶事。 di mana Dia akan memulihkan tubuh kita dan menyegarkan tulang-tulang kita. 他也会医治我们的肚脐，也滋润我们的白骨。 Saudara berbicara tentang penderitaan sakit penyakit, 如果提起有关就是疾病， tidak ada orang yang kebal akan sakit penyakit. 没有一个人能够避免这个疾病或者痛苦。 Dan kita perlu memahami sakit penyakit itu ada macam-macam penyebabnya. 那我们要明白，这个疾病是有很多原因的引起的。 Ada sakit penyakit karena memang kelemahan tubuh. 有的疾病是因为我们身体的软弱， Bisa faktor usia, 可能因为年龄的这个问题， karena kelelahan, 可能我们太累了， ya karena tubuh kita yang terbatas, saudara. 因为我们有限的这个肉体， Sehingga kita butuh istirahat atau mungkin kita perlu konsumsi vitamin atau obat-obatan untuk memulihkannya. 或许我们需要休息，或者我们需要吃药，为了要恢复我们健康的状况。 Tetapi ada juga sakit yang karena psikis. 但是有的疾病是因为我们心理上的事情。 Di mana sakit ini kalau misalnya diperiksa ya secara medis itu nggak diketemukan sakitnya. 那如果我们去医院检查的话，根本找不到这种病的。 Jadi kalau diperiksa gitu ya hasilnya baik-baik semua. 那我们去测验的时候，去检验的时候，没有什么问题的。 Tapi orang tersebut seringkali mengeluh ada beberapa bagian itu rasanya nyeri, sakit, atau mengalami hal-hal yang dia tidak nyaman. 但是这个人他一直都在那边说他这个骨头很痛还是什么等等的。 Nah saudara, orang-orang demikian biasanya yang terserang itu adalah psikisnya. 那这些人是因为他们心理上有病， Bisa karena kekecewaan, 可能是因为他们有些失望， bisa karena kesal terhadap orang lain, 可能是因为对别人的愤怒， atau bisa karena sakit hati. 或者是因为他很伤心。 Kemarin saya ketemu dengan seorang hamba Tuhan, 那昨天我遇见一个神仆， kami sempat ngobrol, 我们在那边聊天， beliau mengajak saya, mau ikut nggak pelayanan untuk doa untuk orang sakit katanya. 他就要求我跟他一起去服侍那些病人。 Saya tanya, Bapak pelayanan di mana? 我问他你在哪里侍奉？ Ya kadang di rumah sakit, ya kadang kita berkunjung ke rumah-rumah. 有的时候我去医院里面探访，有的时候我们去他们的家里。 Oke, terus apa yang Bapak lakukan? 然后你做了什么事情？ Ya saya biasanya melayani mereka, mendoakan mereka. 我平时就是在服侍他们，为他们祷告。 Saya tanya, Pak biasanya banyak sakit apa? Saya bilang. 然后我就问他，平时这些人的病，疾病的根源是什么呢？ Wah macam-macam Pak katanya. 他说有很多种的。 Nah kira-kira penyebabnya apa Pak? Saya bilang. 那我问他，那这个是什么引起他们的疾病呢？什么原因？ Kemudian beliau menyampaikan ada beberapa penyebabnya saudara. 然后他说有几个这个原因， Dan salah satu yang paling banyak 那其中最多的， adalah sakit hati. 那就是他们伤心。 Saya memang pernah mendengar satu kali dalam seminar kesehatan. 那我曾经在一个这个卫生讲座里面听到， Dalam pendekatan psikologi. 就是按照我们心理的Jadi ketika seseorang itu marah, 我们从心理方面看到，如果一个人生气的时候、 kecewa, 失望的时候， atau sakit hati, 或者他觉得很伤 dia 心 itu 的时候， mengeluarkan seperti zat racun di dalam tubuhnya. 在里面会有一个毒出来， Yang kemudian akan meracuni bagian tubuhnya, 会使他所有的肢体受毒了。 sehingga orang itu bisa mengalami satu sakit penyakit yang dideteksi secara medis tidak diketemukan, tetapi orang itu bisa mengalami sakit yang sangat luar biasa. 所以在医院里面根本查不出这个疾病，但是他会有很激烈的痛。 Nah saudara, kalau kita melihat di dalam bagian Amsal ini, 如果我们看这个箴言书的时候， bagaimana si Amsal bisa menyatakan bahwa itulah yang akan memulihkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. 那为什么这个箴言书告诉我们，这便医治你的肚脐，滋润你的白骨呢？ Dan sebelumnya dikatakanlah takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. 在这个之前有说要敬畏耶和华，远离恶 Di sini 事。 kita bisa menemukan dan melihat ada satu sakit penyakit yang bisa disebabkan karena kelalaian kita akan kejahatan kita. 那在这里再次提醒我们，其实有些疾病或者病痛，是因为我们所犯的或者所做的恶事， Termasuk rasa takut akan Tuhan.
就是也包括在有没有敬畏耶和华的心。 Misalnya ada orang-orang yang sakit karena kekecewaan, menyimpan akar pahit di dalam dirinya. 因为可能有些人他在我们心里有痛处，然后他一直藏着。 Kalau seandainya orang itu adalah benar-benar orang yang takut akan Tuhan, 如果在他们苦毒里心里面有苦毒，如果这个人是敬畏上帝的人， mestinya dia tidak perlu menyimpan sakit hati kekecewaan. 他不应该把这些苦毒藏在心里。 Paling tidak dia bisa melepaskan pengampunan di dalam dirinya. 至少他也可以去饶恕、去赦免别人。 Sehingga dia tidak perlu tersiksa dengan hal-hal yang demikian. 因为如果他饶恕了别人，他不会受到这些折磨的。 Saudara berbicara tentang pengampunan ya. 如果提起有关饶恕这两个字， Kadang orang berpikir pengampunan itu keuntungannya buat orang lain. 有的人会想，我饶恕了他，就是对他有益。 Karena kita mengampuni, orang lain mendapatkan pengampunan. 所以，因为我们饶恕他，他得到我们的饶恕，或者我们愿意饶恕他，他就得了利益。 Tidak hanya itu saja saudara. 其实不是那样的， Justru pengampunan itu adalah kesehatan buat kita. 反而当我们饶恕了别人，对我们的健康有益 Kita bisa 处。 menjadi lebih sehat kalau kita tidak lagi menyimpan akar pahit, kekecewaan terhadap orang lain. 因为我们会变成更健康，如果在我们的心里没有隐藏着对别人的苦毒， Kenapa? Karena kita bisa beraktivitas dengan baik dan normal. 因为我们会很正常的去做所有的事情。 Coba kalau kita punya kekecewaan, sakit hati terhadap orang lain. 如果我们在心里对别人有一场的这个恨怒或者苦毒， Kemudian kita ketemu dengan orang itu. 然后我们遇到这个人， Apakah saudara nyaman? 是否我们会觉得很自然吗？很舒畅吗？ Pasti akan ada pemberontakan di dalam hidup kita. 肯定在我们心里面有许多这个反抗， Kadang orang berpikir ya ketika kita sakit hati kecewa sama orang, 因为有的人想，如果我们对一个人失望，对一个人伤心的时候， itu ibaratnya ya kita minum racun tapi ingin orang lain yang meninggal. 那就好像我们自己喝了毒药，但是我们想别人死。 Saudara, oleh sebab itu penting sekali kita melepaskan hal-hal yang demikian. 不是我们很重要的，我们要可以释放或者愿意去饶恕别人。 Kalau memang kita takut akan Tuhan, 如果我们真的是敬畏上帝的话， mestinya kita meninggalkan hal-hal yang demikian. 我们应当离弃这所有的一切， Tinggalkan hal-hal yang menyakiti hati kita, yang membebani pikiran kita. 离弃所有使我们伤心的、使我们精神上有负担的事情。 Kemarin ada satu hamba Tuhan, dia cerita kepada saya. 昨天有一个神仆，他这样告诉我， Saya kemarin baru melayani satu orang. 我昨天才侍奉一个人， Orang ini sudah beberapa waktu ini nggak bisa tidur, saudara. 我服侍的这个人，他已经有一段时间没办法入眠了。 Nah malam itu saudara setelah didoakan ibu ini bisa tidur dengan nyenyak. 那个晚上，当我为他祷告的时候，他那天晚上会睡得很熟很好。 Bahkan sampai keluarganya itu takut, saudara. 有很好的睡眠，使他的家庭成员都很害怕， Takutnya bablas. 因为怕他不能起来， Karena nggak bangun-bangun, saudara. 因为他不 Nggak 起来， seperti biasanya. 他不是跟之前一样的。 Sampai akhirnya satu anaknya itu berani membangunkan dia. 他睡得很浅，直到有一个孩子要去叫醒他的母亲， Dan puji Tuhan memang bangun, saudara. 感谢主，他过来，果然已经醒过来。 Dan kemudian dia cerita sudah berhari-hari waktu ini nggak bisa tidur sama sekali, saudara. 那他告诉这神仆说，他已经有好一段时间都不能入眠。 Mungkin ada di antara kita yang nggak pernah bisa tidur atau pusing terus bawaannya gitu ya. 可能在我们当中，的弟兄姐妹有的经历到这样的情况，一直头晕无法入眠。 Karena bisa jadi pusing, nggak bisa istirahat itu kan ada beberapa hal ya saudara ya. 因为头痛，可能有几个原因引起的， Bisa karena tensi ya. 可能 Kadang 是因为 tinggi, 我们 kadang 的 rendah 血 itu 压 juga nggak bisa tidur. 高或者 kadang. 血压太低了，血压太高或者血压太低了。 Atau kadang juga kurang minum begitu ya. 有的时候我们饮水不够， Sehingga kita perlu cek tensi, 所以我们要检查我们的血压， cek apakah kita dehidrasi atau tidak. 是我们缺了水分还是没有。 Nah yang ketiga ini yang kadang membuat saya juga bingung. Kenapa bisa bikin orang pusing dan nggak bisa tidur saudara. 那第三点，我也不知道为什么会使一个人无法入眠， Ketika cek dompet kosong. 就是当他看到他的钱包没有钱， Nggak di situ ya saudara ya. 不是那样的。 Tapi maksud saya saudara ada banyak hal terkadang situasi kondisi tidak bisa membuat kita bisa menikmati hidup ini. 但是我要告诉大家，就是在我们的每个人生活里面，有许多的情况是我们很烦恼。
Akhirnya setelah didoakan, dia bisa menikmati dan pulih dari segala ketakutan, kecemasan, dan kekhawatirannya yang selama ini dia pendam dan tidak pernah dia ceritakan. 当这位神父为他祷告了之后，他就会释放所有担忧、所有的担心、所有的忧虑，是之前他都没有显露出来的。 Saudara, bukan berarti ketika kita takut akan Tuhan menjauhi kejahatan, kita akan terhindar dari sakit penyakit. 那不是说，意思说，当我们已经远离恶事、敬畏以后，我们就远离所有的问题和困难。 Tidak, saudara. 不是那样的。 Tetapi paling tidak kita bisa selamat dari penderitaan sakit penyakit yang selama ini menggerogoti, membuat kita takut, cemas, dan khawatir. 但是至少我们可以避免那些我们不应该得到的，就是肉体上的折磨、肉体上的痛苦。 Melainkan kita bisa bersahabat dan menjadikan sakit penyakit itu menjadi sahabat buat kita. 反而这个疾病能成为我们的好友，但我们能够很好的去接受它。 Artinya apa? Saya tahu sakit saya itu nggak bisa kalau kena makanan ini, kena minuman ini. Saya tidak akan lakukan untuk sahabat saya. 那如果我知道我吃这个不好，喝那个不好的话，我就不愿意去吃和去喝 Dan 那些 kita 东 punya 西。 pertimbangan untuk kesehatan kita. 我们会为了我们自己的身体健康着 Inilah 想， hikmat Tuhan akan menolong kita. 这就是上帝的智慧，他会帮助 Memikirkan 我 apa yang perlu dipikirkan. 我们去想所应该想的事情。 Dan tidak perlu dipikirkan jika memang itu tidak perlu dipikirkan. 如果我们不必想的话，我们为何要 Sehingga 去 setiap 想？ kita boleh mengalami yang namanya pemulihan kesehatan. 不是我们能够得到在身体健康上的 Bukankah 恢 firman 复。 Tuhan juga mengingatkan hati yang gembira adalah obat? 那上帝的话也再次告诉我们，快乐的心、喜乐的心就是重要。 Tetapi semangat yang patah 但是就是没有许多的失望， mengeringkan tulang. 会使我们的骨枯干的。 Jadi saudara, hikmat Tuhan yang kedua yaitu hikmat Tuhan pangkal selama kita selamat dari penderitaan sakit penyakit bukan berarti tidak menghadapinya, tapi kita bisa berdamai dan bisa menerima karena Tuhan yang mengizinkan, pasti ada maksud Tuhan yang terbaik. 那主的智慧是得救的根据，就是告诉我们，使我们能够远离所有的痛苦，就是因为我们有从他而来的智慧。 Yang ketiga saudara, hikmat Tuhan pangkal selamat. 那第三点就是主的智慧是得救的根据， Selamat dari krisis ekonomi. 就是从我们经济危机中得救。 Dan kita bisa mengalami pemulihan ekonomi di dalam hidup kita. 而且我们也可以在经济的状况当中得到恢复。 Saudara, siapa yang pengen kita selamat dari krisis ekonomi? 那有谁很想我们能够从我们的经济危机里面恢复？ Mengalami berkat Tuhan yang luar biasa di dalam hidup ini. 就是经历到主很特别的 Saya yakin percaya 恩 di 典 antara kita nggak ada 祝 yang 福。 menolak ya. 我相信没有一个人愿意拒绝这些 Nah。saudara, bagaimana kita bisa mengalami ya selamat dari krisis ekonomi dan mengalami pemulihan ekonomi yang luar biasa di dalam hidup kita? 那我们怎么样才能够从我们的经济危机里面得救，而且能够得到恢复呢？ Hikmat Tuhan yang ketiga akan menolong, memampukan kita untuk kita boleh menemukan kunci daripada bagian ini. 那主的智慧会帮助我们，使我们能够找到这个关键的因素。 Saudara, ayat 9 dan 10 mengingatkan kita bahwa muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan buah sulung dari hasil tanahmu. Maka lumbung-lumbungmu akan terisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerasanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. 箴言书第3章第9到第10节告诉我们，你要以财物和一切出熟的土产尊荣耶和华，这样你的仓房必充满有余，你的酒榨有新酒饮溢。 Saudara, jadi selain kita memuliakan Tuhan dengan tubuh kita, dengan kehidupan kita, Tuhan juga mau kita memuliakan Dia dengan harta yang ada pada kita. 那弟兄姐妹们，主耶稣除了要我们以我们自己的心、我们的肉体去尊荣他，他也很渴望我们能够以财物来尊荣他。 Saudara, kenapa Tuhan pengen juga dimuliakan dengan harta kita, dengan buah sulung dari hasil tanah kita, pekerjaan kita, kehidupan kita? 为什么主耶稣很想我们以财物和一些出手的土产去尊荣他呢？ Karena Tuhan adalah Allah kita yang utama di dalam hidup kita. 因为他是我们的主，是我们守卫的。
layaklah dia menerima yang terbaik dan yang utama di dalam hidup kita. 他是我们首要的，所以我们要给他最好的东西。 Dan ini saudara yang Tuhan mau berikan kepada kita hari ini. 这也是主耶稣要赐给我们的， Untuk kita boleh mengalami lumbung-lumbungmu akan terisi penuh, bahkan sampai melimpah-limpah. 使我们的仓房必充满有余，我们的酒榨有新酒饮溢。 Ketika kita percaya kepada Tuhan, 当我们相信主耶稣的时候， kita akan menyerahkan kembali apa yang menjadi milik Tuhan kepada Tuhan. 我们将会给属于主的奉献给主。 Percayalah Tuhan, saudara, bahwa Tuhan akan memelihara kehidupan kita. 我们要相信主一定会看顾保守我们每个人的生命。 Hal ini juga kita boleh dapatkan di dalam Amsal misalnya 11:24 sampai 25 dikatakan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi, berkat diberi kelimpahan, siapa yang memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. 那在箴言书第11章第24节、第25节这样说：有失散的却更增添，有吝惜的过度的，有吝惜过度的是反制穷乏。 Saudara, ini adalah terobosan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. 这就是主要给我们所要去创造的。 Kalau hikmat manusia, 如果人的智慧， semakin kita menyebar harta, 我们越 mestinya kita akan semakin miskin. 我们越奉献，我们是越没有钱了。 Kalau kita menghemat secara luar 如 biasa, 果我们很节省的话， mestinya kita akan menjadi kaya, 我 bukan? 们会更有钱。 Tapi hikmat Tuhan berbeda, saudara. 但是主的智慧是完全不 Barang 一样 siapa yang 的。 menyebar harta, justru di sini dikatakan tetapi bertambah kaya. 主的话语告诉我们，谁要真实，他会得到更多的。 Bahkan di sini katakan muliakanlah Tuhan dengan hartamu, maka lumbung-lumbungmu akan terisi penuh. 如果我们把我们的财物献给主的话，我们的仓房会充满有余。 Siapa yang mengisi, saudara? 谁会使我们的仓房充满呢？ Siapa yang memberkati? 谁要充满我？谁要祝福我们？ Siapa yang mendatangkan pelanggan kepada kita, di 谁 toko kita, di 能 tempat 给我 usaha 们 kita? 更多的客户呢？ Bukankah itu semuanya adalah karya Tuhan? 那岂不是上帝的所作所为？ Nah, saudara, banyak orang tidak memahami hal ini, saudara. 很多人无法理解这个真理。 Kalau kita bisa menerima hikmat ini, 如果我们能够接受这个智慧， kita boleh percaya dan melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. 我们可以看到主在我们每个生活里面的所有的看顾和保守。 Tuhan menyediakan lumbung yang luar biasa di sini terisi penuh, 主会给我们一个充满有余的仓房， bahkan sampai melimpah-limpah. 甚至隐逸。 Saudara pernah melihat ada orang yang terlibat mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan? 弟兄姐妹们，可能我们有看到一些人参与主的侍奉， Atau mungkin saudara sendiri juga pernah mengalami bagaimana saudara terlibat dalam pekerjaan 或 Tuhan. 者我们自己也参与在主的圣工当中。 Bagaimana Tuhan memelihara kehidupan kita sampai hari ini. 主怎么样在那边看顾保守我们的生命到如今？ Kita bisa melewati hari demi hari. 我们可以经过我们每一天的生活， Bukankah itu semua karena berkat kemurahan Tuhan? 那岂不是主的怜悯和慈 Bahkan di 爱 sini 吗？ dikatakan bejana pemerasanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. 甚至在这里说，你的酒榨有新酒饮溢。 Dalam kitab Maleakhi 3:10, 在马拉基书第3章第9到第10节， ketika seseorang memberikan persembahan kepada Tuhan, 当一个人奉献给主的时候， Tuhan bilang, ujilah aku. 主就说你要考验我， Bukankah aku akan membukakan tingkat-tingkat langit dan mencurahkan berkat kepadamu? 我会开天上的窗户，把所有的祝福赐给你。 Saudara di sini mau mengingatkan kita bagaimana perlunya kita mengutamakan Tuhan. 那在这里再次地提醒我们，怎么样使我们把主当作是首要的， Memberikan apa yang terbaik bagi Tuhan. 我们给予主最好的。 Pemberian yang terbaik bukan berbicara tentang seberapa yang kita punya. 那最好的不是说我们所给的有多少的数字， Pemberian yang terbaik adalah pemberian yang seberapa kita sudah syukuri atas berkat yang Tuhan berikan. 那最好的奉献就是我们以什么样感恩的心，怎么样感恩的心去奉献。 Ada seorang janda yang dicatat di dalam firman Tuhan.
有一个寡妇在我们圣经里面有记载的， Dia memberikan seluruh kehidupannya, bahkan nafkah hidupnya. Yang dimana setelah itu dia juga nggak tahu apa yang akan terjadi. 她奉献了她手中所拥有的一切，因为把这个钱奉献上给上帝了，她就不知道要怎么活下去。 Dan Alkitab mencatat peristiwa itu. 圣经记载这个事情。 Saudara, hikmat Tuhan yang ketiga akan menolong kita bisa melewati krisis kalau kita belajar mengutamakan Tuhan dan memberi yang terbaik untuk Tuhan. 那上帝的智慧可以再次的帮助我们，使我们能够从经济危机当中得到恢复，就是我们要懂得主的智慧。 Nah, saudara, yang terakhir ini akan menolong dan mengingatkan kita kembali. 那最后这一点会再次的提醒我们。 Ayat 11 dan 12, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anaknya yang disayanginya. 我儿，你就是在第11节和12节，在箴言书第3章第11到12节，我儿，你不可轻看耶和华的管教，也不可厌烦他的责备，因为耶和华所爱的，他必责备，正如父亲责备所喜爱的儿子。 Saudara, mungkin kita tidak nyaman akan beberapa kebenaran hikmat yang tadi kita boleh dengar dan kita pelajari. 弟兄姐妹们，可能我们对刚才所讲的、所提起的智慧，没有什么好感。 Tapi inilah isi hati Tuhan buat kita hari ini. 但是这是主的心意，主对我们每个人的心意。 Jangan kita menolak didikan Tuhan. 我们不要拒绝主的管教， Dan jangan kita bosan akan peringatannya. 我们也不可以厌烦他的责备。 Mari kita belajar mau taat dan melakukannya. 但我们要一起来学习去顺服他，去执行他的旨意， Sehingga setiap kita boleh mengalami kasih dan anugerahnya. 使我们每个人都能够领受他的恩典和祝福。 Firman Tuhan mengingatkan kita. 上帝的话语再次提醒我们： Jika kita kurang hikmat, 如果我们缺少智慧， minta kepada Tuhan yang memberikan hikmat 我 itu. 们要求拥有智慧的主赐给我们。 Dan Alkitab ini, 这个圣经，这本圣经 firman Tuhan ini 就是上帝的话语， penuh dengan hikmat 是蛮有 yang akan menolong kita 是蛮有智慧的，它会帮助我们， untuk kita boleh menjalani hidup ini 使我们能够度过我们每天的生 dan 活， hidup sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. 而且按照主的旨意去活。 Mari tetap setia membaca merenungkan firman Tuhan. 但愿我们一起衷心的来阅读，来阅读，来看主的话语。 Dan biarlah kita menjadi orang-orang yang berbahagia karena kita boleh melakukannya. 而且我们也成为一个有福的人，因为我们愿意去执行我们所明白的。 Kiranya Tuhan Yesus menolong memampukan kita. 但愿主耶稣帮助我们，使我们做得到。